Dia tanya 1A, state the meaning of isotope. Okay, isotope. Okay, kalau awak nak berikan definition of isotope, untuk isotope ni, dia ada 3 perkara yang penting awak mesti nyatakan. Kalau awak tulis elemen, salah. Ingat teacher beritahu kalau elemen, awak kata elemen with same number of proton, salah. Ada perkataan elemen, salah. Ingat, elemen dalam jawapan awak untuk structure of atom, avoid, elakkan tulis perkataan elemen. Walaupun soalan dia kata elemen below. Dekat atas dia nyatakan elemen X, elemen carbon, elemen dan sebagainya ataupun unsur dalam bahasa Melayu, elakkan daripada guna perkataan elemen. Mesti guna perkataan atom. Okay, so untuk definition isotope, start with atom of the same. Maksudnya dia mesti atom the same type, atom of the same type of element same number of proton ataupun number of proton ataupun same proton number ataupun same number of proton, atom of the same type of element, same proton number, but different nucleon number. Okey, waktu exam Mas Tu ada tanya. Banyak antara awak yang tersilap, awak buat same number of proton but different number of nucleon. Number of nucleon tak diterima. Yang diterima adalah number of neutron. Istilah yang dibenarkan but different, satu sama ada different nucleon number ataupun different number of neutron. Okay, number of neutron. Yang salah, ni yang warna merah ni adalah yang salah. Yang salah bila awak tulis, ni yang salah ni kalau awak tulis number of, yang waktu ujian latihan pengesanan yang lepas, yang teacher tak terima, number of nucleon. Number of nucleon, tak ada istilah number of nucleon. Yang ada hanya nucleon number, tak ada number of nucleon. Okay, kalau neutron, tak ada neutron number. Neutron number tak ada. Okay, neutron number tak ada. Yang ada hanya number of neutron and nucleon number. Ini tidak diterima. Tolong take note kat situ. Tapi kalau proton number, kalau awak guna istilah dia, atom of the same type of element, same number of proton, diterima. Kalau untuk proton ada dua istilah. Dia boleh proton number, dia boleh number of proton. Macam tu. Tapi kalau nukleon, yang diterima hanya nukleon number, untuk neutron, number of neutron. Okay, untuk bahasa Melayu contoh dia atom yang mempunyai jenis unsur yang sama, bilangan proton yang sama atau nombor proton yang sama. Okay, nombor proton boleh, bilangan proton pun boleh. Tetapi berbeza nukleon number, nombor nukleon, atau berbeza bilangan neutron ataupun number of neutron. Ingat, bilangan nukleon salah. Bilangan nukleon salah ataupun nombor neutron salah. Istilah tu salah. Okay, yang boleh ada dua-dua istilah hanya proton. Proton number atau number of neutron. Kalau untuk nukleon, istilah dia hanya satu. Nukleon number. Number of nukleon tak ada. Okay, kalau untuk neutron yang diterima hanya number of neutron. Neutron number tak ada. Okay, jelas untuk nombor satu ni? Ada soalan untuk nombor satu? Tak ada. Okay, good. So, seterusnya kita tengok dekat
Soalan B. Okay. Determine the number of electrons and neutrons in the table below. So kena ingatlah, kalau simbol dia macam ni yang dekat atas ini apa dia? Ini adalah nukleon number. Kalau awak tengok balik sebenarnya pun ini pun sebenarnya relative atomic mass kita. Kalau carbon, kalau kita tengok relative atomic mass dia adalah 14. Tapi secara rasminya atas ni menunjukkan nukleon number dan bawah ini adalah proton number. Okey. So sekarang ni ini adalah symbol of an atom. Dua ni adalah symbol of atom. Standard representation of symbol for an atom. So bila kita katakan dia atom, bila kita kata dia atom, automatic, atom ni maksud dia adalah number of proton is equal with number of electron. Automatic. Tak kisahlah dia atom apa. Atom group 18 ke, group 17 ke, group 16 ke, apa-apa atom, semua atom, you have to take note that the number of proton must be equal with the number of electron. Itu nama atom. Sebab atom ni, at the end dia adalah neutral. Kenapa dia neutral? Particle charge of positive, number of particle charge positive is the same like the number of particle which charge negative, sama. So bila sama plus minus sama, so dia equal to neutral. So that's why atom is neutral. So number of proton is the same like number of electron. Okay, sekarang soalan tanya. What is the number of electron for carbon 12? Ini carbon 14. Ini carbon 12. Kalau kita tulis nama dia, biasa dekat soalan, dia buat nama dia macam ni. Ini adalah carbon 12. 12 ni merujuk kepada dia punya nukleon number. Untuk yang ini pula, ini adalah carbon 14. Okay. So, 14 ni merujuk dekat dia punya nukleon number. So, yang bawah ni adalah proton number ataupun number of proton. So, kalau bawah ni 6, so macam teacher beritahu tadi, atom number of proton is equal to number of electron. So that since the number of proton for carbon 12 is 6. Okay, so means that kalau number of proton dia 6, maksudnya number of electron dia pun 6. So untuk carbon 12, number of electron is 6. Carbon 14 is the same. Number of electron dia pun 6. Because previously, we learn already what is the definition of isotope. Atom of the same type of element, nampak same type of element, carbon-carbon, unsur yang sama iaitu unsur carbon-carbon with the same number of proton which is 6 and 6 number of proton but different nukleon number 12 and 14. So bila nukleon number dia berbeza, automatic number of neutron dia pun akan berbeza. Why? Because number of proton number of neutron macam mana kita nak cari? Untuk cari number of neutron is equal to nukleon number minus proton number. Okay. So awak akan dapat berapa dia punya number of neutron atau bilangan neutron. Ingat istilah dia untuk neutron, number of neutron atau bilangan neutron. Cannot be neutron number. Okay, so nucleon number dia adalah untuk carbon 12 is 12 minus 6, so is equal to 6. So ini dia punya nucleon number, dia punya number of neutron dia adalah 6. Okay, untuk carbon 14 nucleon number dia adalah 4. Carbon 14 nucleon number dia adalah 14 minus 6, so
So, ada masalah untuk B1? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. So kita tengok dekat B2. State the uses of carbon 14. Nampak? Ni nama dia adalah carbon 14. So carbon 14 in our daily life, carbon 14 is an isotope. So the uses is to estimate DH of Fosil. very good, fossil. Okay, to estimate DH of fossils. Okay. So nanti kita akan go through touch balik apa list of isotope untuk next class bila kita bincang soalan objektif. Okay. Okay, kita tengok untuk next question untuk C. P is a substance that has a melting point. Okay, so dia beritahu dah dia punya melting point 51 degree Celsius and boiling point of 305 degree Celsius. Sketch a graph. Okay. Kalau dia nak sketch a graph of temperature against times when substance P is heated from 30 degree Celsius to 90 degree Celsius. Okay. Macam ni. Ni first time tengok soalan ni. Latihan exam sebelum pun teacher tak pernah masukkan. Bila kata sketch ni maksud dia lakar, tak perlu kertas graf. Okay. Tapi masih perlu guna ruler. Jangan kata sketch je. Awak pun macam sketch muka orang kan. Main freehand aja. Tak boleh. Walaupun dia sketch tapi masih kena guna pembaris. Okay. So sekarang kita nak buat temperature against time. Maksud dia Y is temperature which is the unit is degree Celsius against time. Time is our x-axis. Paksi X kita punya masa iaitu unit dia kita ambil contoh kita ambil minit ataupun saat S. Okay. Sekarang ni dia nak P is a substance that has a melting point. Melting point, what is the changes of state during melting point? Apakah perubahan keadaan zarah bahan P ni waktu melting point? Apa perubahan keadaan dia waktu melting point? What is the changes of state waktu melting point? From what to what? Solid to liquid. Very good. Solid to liquid. Okay. Solid to liquid. Kalau untuk boiling point, what is the changes of state occur during boiling point? Apa perubahan keadaan dia waktu boiling point? Liquid to gas. Yes, liquid to gas. This one you have to take note. Sangat penting. Okay, sebab nanti awak nak tulis dia punya state dekat dalam graf yang awak sketch nanti. Okay, sekarang lagi satu yang awak kena take note adalah dia punya heated. Perkataan dipanaskan. Bila kita panaskan sesuatu, automatic our temperature will increase. So, your graph should be like this. Dia macam naik tangga. Tak tahulah berapa tangga dia naik. Nanti kan tengok maksudnya dia mesti menaik. Sebab heated. Panas. Itu ada dapat gambaran. Yang mana ini adalah temperature, ini adalah time. Okay, awak dah dapat gambaran awak. So, bila awak nak sketch, awak kena take note dia punya range of temperature given. Range of temperature given is 30 degree Celsius until 90 degree Celsius. Jarak ataupun range julat. Julat suhu yang diberikan untuk awak lakar adalah 30 hingga 90. Maksudnya dekat awak punya ni, awak punya lakaran tu mesti ada 30 dan at least minimum sampai 90. Kalau awak kata saya nak buat sampai 305 teacher, boleh. Tapi itu nanti awak punya graf akan jadi kecil. Bila jadi kecil tak memenuhi kriteria dia. So paling tinggi pun awak nak tulis kat atas ni mungkin 100. At least your graph mesti awak lukis daripada julat 30 hingga 90. Dan awak kena tengok
at this range dekat 30 hingga 90 ni, ada tak sejarah melting point ataupun boiling point occur at this range? Ada tak antara 30 sampai 90? Ada tak boiling point yang akan jumpa ataupun melting point yang akan jumpa dekat julat 30 sampai 90 ni? Ada tak? Melting point. Very good. So kat sini kita akan jumpa melting point in between ni, which is 51 degree Celsius. Kat sini ada kita punya melting point that we must consider at our sketching, dekat kita punya sketching nanti. So bila awak sketch tu, pastikan awak pakai ruler. Semalam teacher dah letak ruler kat sini. Mana ruler? Tak ada ruler. So teacher punya ni memang herok-berok sikit sebab teacher tak pakai ruler. Tapi awak please use a ruler. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. So buat dulu y-axis. Okay. Buat sama-sama ya. So ini awak punya y-axis. Okay. Ini adalah awak punya x-axis. Which is kita punya x ni adalah time. Mesti ada unit. Okay. Title of your axis without unit tak valid, tak diterima, tak dapat markah. Time and then for y-axis is temperature which is degree Celsius. Okay. So sekarang ni teacher beritahu temperature dia dah beritahu dah. Range dia mesti daripada 30 hingga 90. So ini adalah kosong. So awak anggaplah awak buatkan dia cantik-cantik macam ni kan. Mungkin setiap 10 lah. So ini 10, 20, 30. Kalau awak tak buat sikit-sikit ni pun tak apa. Maksud teacher awak tak buat 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Tak buat ni pun tak apa. Okay, tak buat pun tak apa. Ini tak ada markah. Tapi memudahkan untuk awak nak buat point-point awak nanti. Okay, so yang penting dia kata dia melt dekat 50 degree Celsius. So awak kena dia start heating, nampak is heated from 30 degree Celsius. So means that at zero time dia akan start dekat 30 ni. Ini ada markah ni. Ini 30 start, dia akan naik. Dan kalau ikut sejarah dia, sorry teacher dah terlajak. Kalau ikut sejarah dia beritahu ataupun dia punya maklumat given, dia beritahu yang at 50 degree Celsius the substance starts to melt. So maksudnya dekat 50 ni nanti dia akan ada dekat 50 ni. 50 ni somewhere here. Okay, jap. 50 dalam lingkungan ni kan. So dekat 50 nanti dia akan ada satu constant. So 30 ni kat sini. So dia akan naik macam ni. Dia constant dan seterusnya dia akan naik semula. Okay, dia akan naik semula. So dekat sini, yang 50 ni awak kena buat dotted line. Awak kena buat dotted line. 51 kat sini awak bulatkan. 51 is equal to dia punya melting point. Yang wajib adalah yang warna purple ni wajib. 30, 51 melting point, dia punya bentuk dia macam ni. Okay, kemudian temperature, degree Celsius ni wajib, time, second ni wajib dengan dia punya paksi dia untuk awak dapat dua markah. Teacher beritahu detail sebab nak bagi awak dapat imagine, awak faham. Okay, tapi kalau awak dah faham, lepas ni awak buat yang simple macam ni, yang ada warna purple dengan warna merah ni, temperature, degree Celsius, time, second dengan dia punya axis lukisan garisan warna hitam ni. Itu dah dapat dua markah. Okey, dapat? Ada soalan? Tak ada. Okay, good. Alhamdulillah. So sekarang ni dia beritahu when P is cool, the temperature decreases and become constant at one stage and then decreases again. Okay.
Predict the constant temperature. Maksud dia ni, bila kita sejukkan ni, ini kita panaskan. Panaskan bentuk graf dia macam ni, naik satu tangga. Bila kita sejukkan, contoh bila teacher sketch, ini time, second, ini temperature, degree Celsius. Untuk dia punya cooling graph, bila kita sejukkan, asal tadi 90 kan. So dia daripada 90 dia akan turun. Lepas tu dia beritahu at one stage the temperature remains constant and then decrease again. So yang dekat remains constant ini kita katakan dia sebagai apa? Bila dah melt daripada solid to liquid jadi solid balik, kita panggil sebagai apa? Point apa? Freezing point. Good. Ini kita panggil freezing point ataupun takat beku. Kenapa kita panggil dia takat beku? Sebab previously yang dekat atas ni kita change dia from here solid. Constant, dia bertukar keadaan, dia jadi liquid, which is we call it as melting. Melt from solid to liquid, melting point. So when we cool this substance, bila kita sejukkan semula, dia akan change back from liquid to solid. So ini nama proses dia adalah beku, pembekuan or freezing process. So freezing point dia melibatkan, freezing process dia melibatkan freezing point. So soalan tanya predict the constant temperature ataupun dengan kata lain sebenarnya soalan tanya predict the freezing point. Indirectly sebenarnya dia nak tanya tu. Predict the freezing point. For your information, the freezing point is equal to melting point. Okay, ini ingat sampai bila-bila. Freezing point is equal to melting point. The value of freezing point is equal to melting point. Tengok macam ice. The freezing point of ice is 0 degree Celsius. The melting point of ice is 0 degree Celsius. Ataupun freezing point of water is 0 degree Celsius and melting point of water is 0 degree Celsius. The freezing point of naphthalene is 81 degrees Celsius and the melting point of naphthalene is 81 degrees Celsius. So if you can know the melting point means that you also can state the freezing point. Kalau melting point dia given here is 51 degrees Celsius, so means that this melting point, takat lebur ni juga, nilai takat lebur ni sama juga macam untuk takat lebur. Ataupun sama juga untuk freezing point. So your answer here, bila dia kata predict satu markah, just state here 51 degree Celsius, satu markah. Dengan syarat ada degree Celsius. 51 degree Celsius, satu markah. Explain why the temperature is constant. Inilah yang heat release. Okay. Yang inilah yang kita kena ingat yang teacher beritahu tahun lepas kan. Heat release. Tapi baru-baru ni LPM buat simple je. Okay, teacher share yang simple, senang sikit. Heat release is used. Tak perlu is balance to the heat liberated when particles rearrange to form. Panjang sangat. Yang ni heat release is used to form chemical. Tapi kalau hafal yang dah hafal yang tu is okay. To form chemical bonds between particles. Okay, so that ataupun between particles in the solid state. Jawapan dia ada dekat belakang. Yang ni baru diterima. Teacher dah confirmkan balik dekat Puan Umaimah yang dekat dalam tu diterima. Okay, atau dalam bahasa Melayu dia, haba yang dibebaskan digunakan untuk membentuk ikatan kimia. Membentuk ikatan kimia
Di antara zarah-zarah. Di antara zarah-zarah dalam keadaan pepejal. Kalau untuk heating process, heat absorb is used to overcome the forces of attraction between particles. Okay, tapi kalau untuk freezing point ataupun untuk cooling process, heat release is used to form chemical bonds, to form. Kalau untuk cooling process, to form. Kalau untuk heating process, heat absorb is used to overcome the forces of attraction between particles. Okay, so selesai untuk soalan nombor 1. Untuk insyaAllah esok kita akan bincang untuk paper 3. Okay, muka surat 6. Esok cuba buat dulu. Dalam tu ada ketagraf dia kan, tak perlu ketagraf. Tak apa, buat je dulu. Kalau awak tak tahu teknik menjawab kota 3, tak apa. Jawab je dulu, kita tengok nanti awak dapat berapa. Okay girls, setakat ni ada soalan? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Okay, semangat. Alhamdulillah. Okay, teacher nak tanya. Ada dalam ni ada apa? Sekejap Naura, Fat, Khalida, Syak, Mimi, Iza, Nurus. Okay, mungkin tak sempat kot. Ada kawan tadi tanya dia nak join, kawan awak 5Z. Boleh je sebab teacher pun tak publish, tak beritahu Puan Umaymah lagi. Okay, nanti teacher ni. So, ada masalah tak kalau buat macam ni? Tak ada. Okay, Alhamdulillah. Okay. So, tu saja untuk hari ni. Thank you for joining class today untuk 30 minit. InsyaAllah esok kita buat lagi. Okay? Untuk paper 3 pula. Sebab kita tak tahu sebenarnya. Kalau ikut planning dia, awak adalah first batch yang KSSM dan awak first batch untuk ujian amali bersepadu. Tapi but yet until now we don't know bila kita akan bersemuka. So awak pun banyak eksperimen yang awak miss out. Awak tak boleh nak buat eksperimen. So seems like very impossible to implement the amali bersepadu. Sebab eksperimen awak untuk form 5 pun baru few eksperimen yang kita boleh buat. So mungkin awak kena buat paper 3. So kalau paper 3 kena buat, nak tak nak kita kena tahu juga sebenarnya. Tapi paper 3 ni sebenarnya much more easier compared to paper 2 dengan paper 1. Paper 3 ni macam bonus paper. Okay, tak apa. Esok kita cerita tentang paper 3. Okay, so that's all for today. Thank you girls. Take care, stay safe, jaga diri baik-baik. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, thank you everyone. Thank you, teacher. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you, teacher. Alhamdulillah.